السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dan Allah masih lagi memberikan kita peluang dan ruang untuk kita membuktikan betapa kita bersyukur kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Muslim-muslim dirahmati Allah, kita masih lagi berada atau kita telah berada dalam ayat yang ke-13 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka hududullah wa man yuti' Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim. Yang bermaksud, segala hukum yang tersebut adalah batas-batas syariat Allah, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kejayaan yang amat besar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini Allah menegaskan kewajipan kita untuk mematuhi segala hukum hakam yang ditentukan, tetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan berita gembira kepada orang-orang yang taat dengan sebaik-baik balasan. Allah juga memberikan amaran kepada orang yang ingkar dengan seburuk-buruk janjinya. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan tilka hududullah. Tilka ismul isyarah ini menunjuk atau merujuk kepada semua hukum yang telah disebut, khususnya berkaitan dengan al-mawarith, tentang hukum pewarisan harta dan lain-lain. Bermaksud segala hukum hakam yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pewarisan harta dan lain-lain ialah hududullah, iaitu syariat Allah, pertanggungjawapan yang Allah Ta'ala tentukan, tetapkan kepada sekalian hamba-hambanya. Al-hudud jamak kepada had, haddus syai'. Kita pun menyebutnya sebagai had. Had iaitu sesuatu yang berada di sempadan atau di tepi, yang membezakan sesuatu dengan yang lain. Seperti sempadan rumah, sempadan negara, maksudnya tepi kawasan ataupun keadaan tempat yang paling hujung atau paling tepi, itu sempadannya. Maka bila Allah menyatakan hududullah, ia bermaksud syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tentukan, tetapkan kepada hamba-hambanya, yang mana hamba itu tidak wajar atau tidak boleh sama sekali melampauinya, kerana ia adalah suatu sempadan dan batas yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilangkah atau dilanggar atau dilampaui sempadan itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu isyarat kepada kita bila Allah Ta'ala menyebut syariat Allah itu sebagai hudud dalam bentuk yang simbolik, iaitu semua syariat Allah itu adalah suatu sempadan yang perlu kita awasi agar kita tidak melampauinya, agar kita tidak melangkah, agar kita tidak menyalahinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, wa man yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, iaitu apa sahaja yang diperintahkan, apa sahaja hukum yang disyariatkan, sama ada berkaitan tentang pewarisan harta maupun hukum-hukum lain.
Maka apa balasannya bagi orang yang taat ini? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Akan dimasukkan ia, orang ini, orang yang taat ini, ke dalam syurga yang keadaannya mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah, yang mereka akan kekal di dalamnya, tidak mati dan tidak hancur, tidak musnah dan tidak dikeluarkan daripadanya. Dan Allah menyatakan kejayaan ataupun keberhasilan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala hasil daripada ketaatan yang tidak berbelah bagi terhadap syariat Allah dan Rasul adalah wadzalikal fawzul azim, merupakan suatu kejayaan yang besar, suatu kejayaan yang tidak ada lagi kejayaan yang lebih hebat daripada itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, suatu perkara yang jelas kepada kita bahawa ketaatan kita kepada Allah itu tidak akan terjadi melainkan melalui ketaatan kita juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin suatu ketaatan kepada Allah tanpa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud hududullah, syariat Allah itu tidak akan mungkin kita fahami, tidak akan mungkin kita ketahui melainkan melalui jalan wahyu Allah dan Rasul. Maka suatu yang tidak wajar sekiranya ada orang yang berpandangan memadai dengan Al-Quran, tidak perlu kepada hadis, tidak perlu kepada sunnah, dengan pelbagai alasan, pelbagai hujah dangkal mereka. Maka kita tolak pandangan ini dengan sejauh-jauhnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya ayat yang ke-14, mari kita lihat lawannya, lawan kepada orang yang taat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Yang bermaksud, dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kekallah dia di dalamnya dan baginya azab siksa yang amat menghina. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini suatu tarhib, suatu inzar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat sebelum ini suatu targhib dan juga tabsyir, Allah memberi amaran setelah Allah memberikan galakan, iaitu barang siapa yang ya'sillah, orang yang melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul pada apa jua yang Allah perintahkan dan apa juga yang Allah larang, tidak memadai dengan itu Allah tambah lagi wa yata'adda hududahu, orang yang melampaui batas-batas, sama ada berkaitan dengan pewarisan harta atau berkaitan dengan hukum hakam yang lain, dengan melanggarnya atau melampauinya atau apa sahaja bentuk yang tidak dibenarkan oleh syarak, maka balasannya yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah akan masukkan ia ke dalam neraka yang menyala-nyala, yang akan membakarnya, musnahkannya, menghancurkannya. Khalidan fiha, dan dengan keadaannya kekal di dalam neraka tersebut selama-lamanya, sekiranya ia dalam kalangan ahlul kufri, orang yang kufur dan sesat. Adapun kekal di dalam neraka dalam tempoh yang hanya diketahui oleh Allah, bermaksud akan juga lepas daripada neraka sekiranya ia dalam kalangan usatul mu'minin, orang yang melakukan maksiat dalam kalangan orang-orang yang masih ketika matinya mempunyai kalimah la ilaha illallah, yang masih ada iman kepada Allah walaupun sebesar zarrah. Cuba kita lihat dalam ayat ini, Allah menyebut dalam ayat 14 yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah nyatakan dalam bentuk singular, dalam bentuk mufrad, merujuk kepada orang yang melakukan maksiat, asi. Adapun bila Allah menyebutkan dalam ayat yang ke-13 tentang orang-orang yang taat, Allah menyebutnya dalam kata jamak, plural,
iaitu khalidina fiha. Apakah hikmah di sebalik ini? Ia adalah untuk menunjukkan kepada kita betapa ahlu ta'ah, orang yang taat itu adalah golongan orang yang layak selayak-layaknya untuk mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermaksud sekiranya ahlu ta'ah ini, sekiranya orang-orang ahlu ta'ah ini diberikan hak oleh Allah untuk memberi syafaat kepada orang lain, lalu Allah terima syafaatnya, maka orang lain juga akan mendapat keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan masuk syurga bersama-samanya. Adapun ahlul kufri wal ma'asi, orang-orang yang kufur dan melakukan maksiat kepada Allah, mereka tidak berhak untuk menerima syafaat. Bahkan mereka hanya kekal sebatang kara bersendirian, diliputi oleh azab dan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kalimah khalidina fiha dan juga khalidan fiha ini, kekal, suatu keadaan atau suatu kalimah yang menggambarkan keadaan kekalnya di dalam syurga itu, disebutkan dalam keadaan bersama-sama untuk mendatangkan rasa seronok dan rasa ceria terhadap orang-orang yang taat. Adapun kekal dalam neraka bersendirian adalah suatu yang sepatutnya mendatangkan rasa risau, rasa bimbang, rasa takut, lantas kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat dan juga keimanan. Dan Allah menyebut lagi dalam ayat ini, walahu azabun muhin, bagi orang yang asi ini, yang melakukan maksiat ini kepada Allah dan Rasul dan juga melampaui batas-batasan yang telah ditentukan Allah, baginya azab yang sifatnya mendatangkan kehinaan, mendatangkan kekecewaan, kehinaan yang bersangatan, dan ia menunjukkan suatu yang sangat-sangat ditakuti oleh manusia, oleh hamba Allah yang ada iman di dalam hatinya. Maka muslim-muslimat dirahmati Allah, kita telah melihat ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tentang hukum hakam berkaitan dengan pewarisan harta. Dengan begitu hebat dan begitu unik penceritaannya, gaya bahasanya, susun katanya, yang semua itu menggambarkan betapa hebatnya hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah akan kita jelaskan lagi dalam pertemuan yang akan datang apakah perkara-perkara atau hukum-hukum dan pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat-ayat yang menyentuh tentang pewarisan harta ini, insyaAllah ta'ala. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.